Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Bersama-sama kita dalam siri Bodoh-Bodoh Bisnes ini adalah Tuan Aiman Ismail. Selamat datang Tuan. Terima kasih Puan. Baik, malam tadi Tuan bercakap banyak berkenaan headline. Headline Tuan ulang-ulang. Betul. Banyak kali dan betul. Tuan kata headline ini adalah salah satu perkara yang wajib dibuat split test. Betul. Tuan, yang dikatakan headline tu apa bendanya? Headline ini, yang dikatakan dengan headline ini adalah apakah ayat yang pertama yang pelanggan kita akan baca dulu. Iaitu yang paling atas sekali, itu biasanya kita panggil sebagai headline. Tuan, kalau itu ayat pertama yang dibaca oleh bakal pelanggan, prospek. Betul. Adakah itu tajuk? Boleh jadi tajuk. Oh, boleh jadi tajuk. Tapi mungkin juga bukan tajuk. Betul. Sebab kadang-kadang headline, tambah-tambah kalau headline yang berbentuk kita panggil sebagai cliffhanger, rupanya tajuk ceritanya di bawah ataupun di tengah. Wah, ini Tuan dah sebut pula istilah cliffhanger. Apa itu cliffhanger? Cliffhanger ni adalah headline yang buat orang tertanya-tanya. Oh. Dan buat orang nak baca lagi bawah untuk tahu apa yang sebenarnya tajuk tu nak sampaikan. Oh, jadi headline, tuan-tuan, headline mungkin tajuk, mungkin juga bukan tajuk. Ya, tapi yang paling penting baris pertama atas itu adalah headline. Yang penting ayat pertama. Ayat pertama. Jadi kenapa dia sangat penting headline ini? Kerana dia akan memberi first impression kepada pembaca kita. Contoh first impression Tuan? Maksudnya kalau headline ni, kalau orang yang baca itu rasa ada kaitan dengan diri dia, baru dia akan baca. Oh, kalau tidak dia scroll sajalah. Betul. Tapi Tuan apa ciri-ciri headline yang orang hendak baca? Headline yang orang baca. Okey. Ciri-ciri yang pertama kalau ada kaitan dengan dia lah. Itu ciri pertama. Ya, sebagai contoh dalam headline itu kita sebut tentang masalah yang dia ada. Kalau dia ada jerawat sebagai contoh? Ya, betul. Ayat headline-nya macam mana? Ayat headline-nya boleh kata sebagai kita boleh kata ramai orang ada masalah jerawat. Oh, termasuk anda. Teruskan bacaan. Orang kata contoh kalau contoh contoh. Yang kedua adalah yang berbentuk konten. Konten. Sebagai contoh 5 punca jerawat. Oh, itu konten Konten ataupun 7 cara menghilangkan jerawat dengan menggunakan bahan di dapur. Konten tu bermakna informasi lah. Betul. Jadi headline boleh juga ayat yang berinformasi. Betul. Okay. Sebab ada setengah orang mereka dah muak dah dengan iklan-iklan secara terus. Jadi apabila dia orang baca ada info, dia orang rasa benda tu baru. Sedangkan bawah tu kita jual lah. Tapi yang penting dia hendak baca. Yang penting dia mahu baca tu. Baik. Pertama ada kaitan dengan dirinya. Betul. Yang paling penting headline tu mesti ada kaitan dengan diri dia. Kalau tak ada kaitan, dia tak baca lah. Sebab headline ni salah satu benda yang kita nak kena buat bagus. Sebab dia boleh menjadi, fungsinya boleh menjadi sebagai filter ataupun penapis. Penapis apa Tuan? Penapis kepada untuk kita capai customer yang kita nak serve. Beri contoh. Macam mana pula headline boleh menjadi penapis? Okey, sebagai contoh kita berbalik tentang jerawat tadi. Kita cakap kita nak jual kepada wanita yang berkerjaya dan ada jerawat tapi tak ada masa nak buat skincare punya rutin lah apalah semua tu. Jadi kita boleh cakap lah dalam headline tu, kita mention lah tentang jerawat, tentang tak ada masa nak buat skincare rutin tu.
Jadi hanya orang yang ada kaitan, jadi lelaki dia takkan, dia nampak iklan tu dia just skip scroll. Sebab dia dah tahu dah ini bukan Untuk dia, ni perempuan, aku ni lelaki. perempuan, ini orang ada jerawat. Ha. Yang penting aku lelaki, ada duit, no problem walaupun banyak jerawat. Betul. Jadi bagi ada orang, jadi kalau bagi wanita berkerjaya yang betul-betul menepati ciri-ciri, betul lah aku ni busy, sibuk bekerja sehingga tak boleh nak buat skincare rutin, sehingga boleh buat keluar dah jerawat lah, masalah kulit lah. So baru dia akan stop untuk baca kat situ. Okey, baik tuan. Kalau begitu, apa kaitan headline dengan split test? Headline dengan split test. Apa kaitannya? Apa kaitannya? Sebab kita nak split test untuk tengok customer kita ni respon terhadap headline yang mana satu. Oh. Sebagai contoh, mungkin kita dah pilih dah wanita yang sibuk bekerja itu adalah customer kita. Ya. Tapi macam kita sebut sebelum ini, kita nak split test pula. Kenapa dia orang beli? Pertama sekali mungkin sebab dia orang sibuk, tak ada masa dengan nak jaga kulit. Yang kedua adalah dia orang nak cantik supaya dia orang boleh confident untuk masuk ke pejabat. Yang ketiga pula mungkin sebab dia orang nak jumpa dengan klien. Minggu depan nak pergi interview TV. Boleh juga. Tapi ada pula jerawat pula timbul. Ya, so ini contoh. Jadi bila kita dah kenal tiga benda ni, kita buat 3 headline. Kemudian kita run lah iklan untuk kita tengok mana. Bermakna kita buat split test tu sebab kita belum tahu lagi headline yang mana. Ya, sebab yang mana dia orang nak sebenarnya. Yang boleh mendapatkan perhatian. Betul. Okey. Jadi biasanya tuan, headline yang mudah mendapat perhatian prospek tu, headline yang macam mana? Selain daripada headline yang berbentuk informasi ataupun konten, headline yang memberi inspirasi pun bagus. Ada pula headline yang memberi inspirasi. Betul. Apa tu contohnya tu? Contohnya yang kita selalu tengok lah, bagaimana lelaki ini menurunkan berat badannya. Daripada 30 kilo dalam tempoh 6 bulan. Mesti orang nak baca. Itu contoh-contoh headline yang memberi inspirasi. So sebab orang akan terinspirasi, macam mana dia buat lah, dia nak baca. Bagaimana wanita ini menghilangkan jerawat di pipi dengan menggunakan bahan di dapur sahaja. Orang nak tengok, macam mana dia boleh ni ya? Bahan di dapur saja ya? Kunyitnya tak tapi tajuk tu nampak. Ya. Tajuk itu kata orang tu memang menarik orang lah. Ya, betul. Menarik orang nak tahu apa barang dapur yang boleh menghilangkan jerawat. Betul. Baik. Jadi apabila kita sudah buat testing headline tu, katakanlah tiga-tiga headline kita tu tiga-tiga popular. Banyak orang respon. Syukur. Apa kita buat tuan? Maksudnya kalau dah tiga-tiga okey, maksudnya tiga-tiga boleh pakai, kita bolehlah guna tiga-tiga sekali untuk runkan iklan. Kalau macam yang pagi tadi kita bincang. Kalau satu je yang jadi, yang lagi dua tu kita matikanlah iklan. Fokus untuk satu saja. Dalam kes ni tiga-tiga dapat sambutan. Kalau tiga-tiga dapat sambutan, jalanlah tiga-tiga sekali. Macam itu. Sebab bisnes ni dia tak terlampau macam dia mesti satu je yang jadi. Dia mesti tak. Asalkan benda tu mencapai objektif kita. Sebagai contoh kita cakap, saya nak spend RM50, tapi saya nak dalam 3 orang yang tanya dulu. Dan tiga-tiga headline yang memberikan pulangan 3. Eloklah. Itu yang lebih baguslah begitu. Itu saya cakap, syukur. Tapi janganlah nak kena tiga-tiga. Okey, baik. Apabila kita sudah katakan headline kita tu tiga-tiga dah menjadi, orang dah respon, banyak WhatsApp umpamanya, langkah seterusnya apa? Langkah seterusnya, selain daripada kita menaikkan kos iklan bagi setiap perkara tu,
apa yang kita boleh buat adalah kita tambah baik lagi kita punya ads kreatif kita. Mungkin sebelum ni kita hanya guna copywriting dan poster, mungkin kita boleh variasikan pula dengan copywriting dan juga video. Kemudian kita boleh tambah baik juga, kita buat dengan landing page. Kita buat website kita yang memang fokus. Maksudnya satu website satu landing page, satu website tu fokus kepada satu headline tu. Sebab pada permulaan apabila kita dah tahu dah tiga-tiga ni respon dan kita pun dah jawab dekat WhatsApp, kita dah tahu dah apa soalan yang dia orang tanya, apa faktor yang buat dia orang boleh beli dengan boleh terus beli. Seterusnya kita boleh mudahkan kerja kita dengan buatlah website. Mula-mula website. Yes. Pula. Mula-mula mungkin kita closing ikut WhatsApp. Lama-lama apabila kita dah jumpa, kita closing pula melalui website. Yang itu nanti kita topik lain tuan. Ya, itu topik dengan Tuan Firdaus nanti. Bagaimana pula kita memanfaatkan website untuk menaikkan lagi Betul. respon yang kita terima. Ya betul. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, di Janda Baik sekarang ini bunyi motosikal besar dah mula bising lah tuan-tuan. Sebab maklumlah PKP sudah diangkat. Jadi kita tamatkan sesi kita di sini. Nanti kita akan buat sesi baru. Dengan topik baru. Betul. Baik. Terima kasih tuan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.